Sebelum kita proceed ke business automation, saya just nak sebutkan sikit tentang kenapa pentingnya kita kena ada database. So sekarang ni bila kita nak dapatkan leads, of course bila first lead kita perlukan iklan, dan mostly kalau nak buat iklan perlukan duit. So bila kita iklan kita perlukan duit. Bila perlu duit, bila dah pakai duit buat iklan, kita akan dapat leads. Ramai orang, kesilapan orang bila dapat leads, dia selalu membazirkan dia punya leads. Maksudnya bila orang masuk, dia macam ni tau, dia punya ideologi senang. Bila orang masuk je dia punya kedai, ni kedai dia. Bila ada orang je masuk je dia punya kedai, orang tu keluar, dan kita dah tak dapat nak engage dengan orang tu dah. Mungkin orang tu dah balik KL ke, ni Kelantan, dia dah balik KL ke, ataupun kedai ni kat Ipoh, dia dah balik KL balik kan. Nak balik Ipoh tak boleh kan sebab PKP kan. So dah masalah dah kan kat situ kan. So sekarang ni kita nak database kita ni, kita nak create database. Benda yang sama. Ni kedai kita. Kita nak macam mana? Kita nak orang masuk kedai ni, dia terpaksa bagi database dia. Kita boleh buat cara paksaan. Jahat kan. Kita boleh dapatkan database dia. So bila dia keluar, tak kisahlah dia keluar pergi negara mana pun, negeri mana pun, kita dapat dia punya database. So apa saya nak sampai kat sini adalah, bila kita nak dapatkan first leads kita perlukan duit. Tapi bila kita dah dapat database, dia dah masuk kedai kita. Mungkin dia masuk kedai kita, dia beli. Mungkin dia tak beli, dia nak tengok sahaja. Tapi bila dia keluar, kita dah secara langsung kita dah dapat dia punya database. So bila ada database, kalau dia dah beli, kita boleh upsell, ataupun kita boleh dapat repeat order daripada klien yang sama. Sebab tu kita kena ada database. Kalau dia tak beli, maybe bila dia datang dia dah nak survey, ataupun dia datang dia belum ada duit, tapi dia datang kedai kita, dia nak nak window shopping. Bila dapat gaji baru nak beli. So bila tak ada database, rugilah, kita tak follow up klien kita. So bila kita ada database, kita boleh follow up klien kita untuk beli, buat pembelian. Maybe kita boleh buat upsell, ataupun kita boleh buat hard sell masa orang tu dah dapat gaji. So dia ada taktik dan teknik, dah ada tricks. Macam mana kita nak iklan waktu orang dapat gaji, kita iklan. Waktu tu orang confirm boleh buat pembayaran ataupun boleh buat apa-apa simpanan. Tak kisah pun nak buat regular saving ke apa, dia mampu nak buat sebab dia tengah ada duit. So mind dia, otak dia tu tengah nak macam-macam nak membeli. So tak kisahlah you all jual produk apa sekalipun, you all buat bisnes apa sekalipun, ini teknik orang main database. So sekarang ni kita nak apa? Kita nak collect database sebanyak mungkin. So kita nak collect database sebanyak mungkin. Database is king. So itu saya punya penjelasan kenapa saya nak ajar hari ni business automation. So saya nak you all, kita semua dapat collect sebanyak mungkin database. Hari ni kita dah start pasang niat, pasang kita punya usaha untuk dapatkan sebanyak mungkin list ataupun database yang ada. So bila kita database, orang tu adalah kita punya milik kita. So lepas ni saya akan tunjukkan apa, saya akan nampak kepada you all database ni, macam mana nak dapat database daripada pelbagai medium. So tadi saya dah cerita pasal database, kenapa kita kena ada collect database. So sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda, nak bagi anda nampak kenapa kita, kat mana kita nak dapat database. So contohnya lah, dia punya ideologi senang je. Kita ada kolam A, kolam B, kolam C, kolam D. Kita ada kolam A, kolam B, kolam C, kolam D. So kita pun kaki mancing, kita nak pancing, kita nak mancing. Nak mancing kolam A kan. So kebiasaan orang
dia mancing kat kolam A. Okey, kolam A dia mancing dapat ikan, tak dapat ikan kan. So dia kat kolam A ni dia kena bayar. Lepas tu kalau esoknya datang lagi mancing, dia kena bayar lagi. So dah lah kena bayar. Lepas tu kolam orang kan. Lepas tu orang boleh suka hati tukar rule. Hari ni nak berapa ringgit, nak bayar mahal apa semua kan. Macam tu juga dengan kita punya media sosial. Harga kadang makin lama makin naik. So kita tak boleh kontrol harga. So bila kita dah tak boleh kat kolam A, kita pun akan berpindah ke kolam B. Kolam B pun kita mancing. Kita pun buat mancing benda yang sama, kita pancing. Betul. So tak okey kat kolam B tak okey, kita pun tukar ke kolam C. Kolam C kita pun mancing lagi. So kolam C tak okey, kita tukar ke kolam D. Penat pun cari kolam D kan, mancing lagi kan. So sekarang ni kita nak guna cara yang paling senang, sekarang ni dah ramai lah digital marketer pakai. So yang mana kita nak salurkan sekarang ni, kita nak buat kolam kita sendiri. So bila kita ada kolam sendiri, senang tak nak kontrol? Kita boleh pancing suka hati. Kali ni kita boleh pancing suka hati. Sebelum ni kita pancing, maybe kita mampu mancing 2 jam, 3 jam je. Tapi kali ni kita boleh mancing suka hati kita. Bila-bila masa kita boleh pancing kita punya kolam. So cara dia macam mana? Sekarang kita ada kolam A, kolam B, kolam C, kolam D. Kita nak buatkan satu, orang panggil apa, sungai ke apa, terusan ke apa dah. Nak saluran lah ni. Kita buat satu saluran. Kita buat saluran. Kita nak buat pengairan kat sini. Okay. Kita nak apa? Kita nak banyak ikan masuk ke kolam kita. Kita nak tarik semua ikan-ikan yang ada dekat kolam A, B, C, D masuk ke kolam kita. So bila dah kita tarik banyak-banyak ikan masuk ke kolam kita lagi senang nak mancing berbanding yang kita pancing kat kolam A, B, C, D. Sebab apa, kalau kita pancing kat kolam A, lama-lama kita rasa macam mahal, kita tukar. So sekarang ni kita nak gunakan cara yang paling murah. Kita nak umpan semua ikan-ikan yang ada masuk ke kolam kita. So ini kenapa kita kena ada leads, kenapa kita kena ada ManyChat, kita kena robot, supaya apa? Supaya kita boleh collect database sebanyak mungkin. Sebab itulah macam kelas sebelum ni Hanis ada ajar buat page, buat Telegram channel. Sebab apa? Sebab kita tengah create kolam. Kolam kita ada boleh macam-macam kolam. Okey. Ini contoh kolam Okey. Kolam. Okey. Pertama, maybe kita ada kolam apa? Kita ada kolam kolam channel Telegram. Channel Telegram. Ini salah satu kita punya kolam yang kita boleh buat. Yang kedua, Facebook Messenger yang saya akan ajar hari ni. Facebook Messenger. Okay. So ketiga, ada orang pakai email marketing. Ada banyak lagi lah marketing. So sekarang ni inilah kolam kita. Kita nak salurkan orang-orang semua ke dalam kolam-kolam kita. Saya tambah satu lagi, 4. Maybe kita boleh buat Facebook group untuk kita punya community. So ini contoh lah. Ada banyak lagi. Ada autoresponder lah, apalah semua lah, website lah, apa semua. So sekarang ni ini contoh kolam yang kita nak collect database masuk ke kolam kita. So daripada Facebook, contohnya kolam-kolam tadi tu. Ni contoh. Ni Facebook. Ni IG. Ini TikTok. Ini apa lagi? Twitter. So kita nak semua ni masuk ke kolam kita. TikTok, IG, Facebook, semua masuk ke kolam kita. Kita salurkan semua
semua sekali masuk ke kolam kita. Dan sekarang ni pun ada lagi yang kelima, saya tambah kelima. Ada orang buat kolam YouTube. Ini pun best juga. Sebenarnya kalau kita bidang kita ni kewangan, kita kena start belajar macam mana nak buat video, nak buat YouTube channel. So sekarang ni orang, sebab kalau nampak ramai orang kat luar sana, dia dah start pakai dah medium-medium yang lebih senang nak sampaikan info kepada orang ramai. Orang pun dah pandai memilih, dia pilih mana yang dia suka. Sebab kenapa kita kena channel semua ni? Okay, ada orang prefer Telegram, ada orang minat Telegram, ada orang tak minat Telegram, ada orang minat Facebook Messenger, ada orang tak minat Facebook Messenger, ada orang suka cari email marketing, dia hari-hari tu buka email. Tapi ada orang tak suka buka email, dia lebih suka masuk ke Facebook group, senang nak search apa semua kan. Dan ada orang pula tak suka Facebook group, tak suka email, tak suka Facebook Messenger, tak suka channel, dia lebih suka banyak dekat YouTube. So kita kena ada kolam ni supaya apa? Kolam kita ni kita boleh collect database sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya kita boleh mampu menjual dengan harga yang lebih murah. So that's why kita kena. Okay, saya dah share tadi tentang teknik kolam dengan teknik database. So sekarang ni saya nak share tentang teknik umpan. Okay, so teknik umpan ni penting sebab kita nak tarik sebanyak mungkin ikan. Okay, sebanyak mungkin ikan yang masuk ke dalam kolam kita. So macam mana nak tarik ikan dekat kolam A, ikan kat kolam B, ikan kat kolam C dan D masuk ke kolam kita. Okay, nak masuk ke kolam kita. So dia ada cara dia. Dia tak boleh main hentam je nak dapatkan umpan. Okay, dapat umpan mesti dah kena umpan yang betul. So salah satu contoh umpan yang boleh kita buat, okay, contohnya biasanya orang buat, dia buat e-book percuma. Siapa yang nak e-book percuma, sila masuk dalam channel saya. Okay, ni channel ni channel Telegram lah. Itu salah satu kolam kita. Okay, kita boleh bagi e-book percuma. Kedua, maybe kita boleh bagi coaching ataupun kelas percuma. Coaching atau kelas percuma, kelas kewangan lah, percuma. Siapa yang masuk untuk 20 orang yang terawal sahaja. So ni salah satu teknik umpan. So teknik umpan ni dia sebenarnya kita kena faham, kita kena menjemput rezeki. Kita kena jemput rezeki. So nak jemput rezeki macam mana? Okay, rezeki. Okay, so dia sama macam contoh semut. Okay, semut. Macam mana semut semut. Macam mana kita nak jemput semut? Mesti of course kita letak gula. So kalau kita tabur gula banyak sebanyak mungkin gula, semut akan datang. Makin banyak semut datang. Okay, kita tak payah cari semut, tapi bila letak gula sampai pandai semut datang. So sama juga dengan teknik umpan ni, kita kena bagi dulu, kita kena memberi. The more you give, the more you get back. So kena bagi umpan. Okay, bila dapat umpan, barulah banyak ikan akan masuk ke kolam kita. So ikan ni merujuk kepada kita punya leads lah. So saya namakan ikan. So dengan ikan ni, okay, bila ikan masuk, ikan ni ada 3 jenis tau. Okay, ikan ni ada 3 jenis ikan. Ni ikan lah. Macam mana ikan ni? Ni ikan. Jangan gelak ikan saya. Okay, sekejap tak lawa ikan ni. Padam jap. Okay, ikan. Dah lama tak ada ikan. Macam ni kot ikan. Ni lawa sikit ikan. Allah. Ikan todak. Okay, ni betul ikan. Kita ada ikan tilapia lah, ataupun ikan siakap, sedap sikit kan. Ikan siakap dia rasa. Ni ikan siakap besar. Kita ada ikan siakap kecil. Okay, yang kita nak adalah ikan siakap besar. Sebab apa? Ikan siakap besar ni, dia adalah ikan yang ready to cook. Ikan yang memang kita dah boleh makan, dah boleh masak dah. Dah boleh masak, dah boleh makan. Tapi ikan kecil ni, kita belum boleh makan lagi. Sebab apa? Kita sekarang nak makan ikan besar. Ikan kecil ni, jangan kita buang macam tu je. Sebab kita nak ikan kecil. Sebab ikan kecil ni, kita macam mana nak bagi? Macam mana nak bagi besar? Kita kena bagi makan. Macam mana nak bagi makan?
kita kena educate, kita kena jaga. Sama dengan kita punya klien. Kadang-kadang bila orang datang ke call kita, kadang-kadang dia datang, dia ada pergi. Tapi kita dah ada database dia. Okay, so bila dah ada dalam database kita, tugas kita adalah kita kena educate klien kita supaya ikan kecil ni pun akan menjadi ikan besar. So ni dalam kolam kita lah. Okay, dalam kolam kita juga akan ada ikan bilis. Ikan bilis ni dia tak besar-besar dan takkan jadi ikan siakap besar sebab dia tetap jadi ikan bilis. Ikan bilis ni takkan jadi besar-besar, dia macam tu je. So ikan bilis ni sebenarnya orang macam contohnya orang yang datang tapi dia sebenarnya memang tak nak pun, dan dia adalah orang-orang yang kita tak nak pun sebenarnya. Tapi bila dia masuk kita punya kolam, kita kena fully utilize orang macam ni. Dengan orang macam ni sebenarnya kita boleh tarik ikan kecil dan kita boleh tarik ikan besar. Dengan cara apa? Dengan cara contohnya ikan kecil ni, ikan bilis ni, kita boleh umpan dia, kita boleh guna sebagai umpan. Kalau dia share kepada 10 orang ataupun dia share link kita kepada 10 orang, kita akan bagi hadiah. Contohnya kita akan bagi hadiah. Sebab orang-orang yang ikan bilis ni, dia sukakan hadiah. Dia suka offer, hadiah-hadiah dia suka. So dia lah yang akan jadi iklan kita kepada orang-orang ramai untuk tarik ikan kecil dan ikan besar. So ini secara ringkas tentang teknik umpan. Sebenarnya banyak lagi tapi saya share 2 benda ni je. Sebab apa? 2 benda ni pun kalau kita buat, insya-Allah memang akan dapat. Okay.